je. Kadang-kadang bila kita tunjuk slide tu, kita project slide tu, muka tak nampak. So apa pilihan yang kita ada? Salah satunya yang percuma ialah kita gunakan OBS Studio. At the same time, kita boleh rakam menggunakan akaun Delima, kita boleh rakam sesi Google Meet kita. Jadi kita mudahlah. Ya. Okey, untuk itu saya rasa semua sudah bersedia ya. Okey, saya memang auto allow siapa yang gunakan ID MOE, tapi siapa yang terlambat mungkin saya agak susah sikit lah nak saya nak admitkan sebab saya nak teruskan dengan bengkel kita. So tanpa melengahkan masa, boleh saya teruskan ke? Saya lantik Cikgu Norazmi sebagai kita punya MC lah hari ni, boleh? Tak sedia lah. Jadi MC pun bukan nak mukadimah sangat lah, sebab kita buat santai saja. Cuma apa yang saya nak bantuan daripada Cikgu Norazmi, mungkin onkan kamera, sebab apabila saya nak present ni kan mungkin tak nampak tau, tak nampak. Sekejap, Cik Ari, sebenarnya nanti saya 2:30 saya ada meeting pengesahan sekolah. Okey. Saya kena keluar juga nanti. Okey, ada sesiapa yang boleh terus onkan mic, just nak confirmkan saja. Contohnya nampak ke tidak, dengar ke tidak, siapa boleh bantu? Okey, apa yang Harry sedang paparkan apa? Inilah hasil OBS tu. Okey, kejap Okey, ada gambar ni Ada webcam saya, ada tulisan and everything semua, ada logo. Saya belum masukkan lagi bahan media and everything semualah. Okey. So, setakat ni yang nampak ada deretan meja macam tu, betul? Betul. Betul ke? Dengan papan putih, papan hijau. Tulisan dan logo ada Tak nampak lah sebab akak guna handphone. Ada. PLC OBS Studio SMK Damai Jaya kat bawah, dengan atas hujung pun ada satu logo. Okey, sebab saya bagi preview ni, contoh saya masukkan video. Katalah cikgu ada video kan daripada YouTube. Hi everyone, my name is Kevin. Today I want to show you how you can create an animated GIF using Microsoft PowerPoint. And not only how you can create it, but then also how you can use it in your presentation to make your presentation. Boleh nampak video tu? Boleh. Dan video ni nampak. Saya boleh fast forward kepada mana-mana bahagian yang saya nak. Ini contoh hasil, saya tunjukkan contoh hasil dulu. Jadi cikgu faham sebenarnya OBS Studio ni dia nak menghasilkan apa. So bila masa Google Meet, cikgu-cikgu akan boleh nak paparkan semua benda ni, sebab salah satu feedback yang kita dapat ialah apabila cikgu nak present, cikgu kejap buka video, kejap buka slide, kejap nak tunjuk muka, nak bertanya, jadi dia macam tak smooth lah. Dan sebenarnya konsep OBS ni biasa dibuat dalam majlis-majlis anugerah. Cikgu-cikgu semua pernah nampak kan, yang mana bila majlis anugerah tu kita letakkan nama penerima, and then kita tunjukkan juga gambar ataupun video, kita capture video tu lah sedang menunjukkan penerima, dan kita kadang-kadang masuk maklumat-maklumat tertentu. So macam ni jugalah. Dan at the same time sebenarnya kita juga boleh tunjukkan kalau cikgu-cikgu nak melakar menggunakan iPad ataupun daripada phone. Ini benda yang paling penting. Tapi apabila cikgu nak share screen, bagaimana cikgu nak share screen tu dalam keadaan muka cikgu pun ada? Atau ada sesetengah orang tengok subjek tertentu, dia nak tunjukkan PowerPoint ataupun slide, tapi at the same time dia nak tunjukkan calculator daripada phone. So macam mana dia nak tunjukkan 2-3 jenis benda dalam screen yang sama? Kalau kita guna Google Meet yang biasa, semua benda ni tak boleh nak buat. Okey, jadi jelas ke? Jelas. Okey, jelas. Jelas. Dan apatah lagi kalau cikgu perlu nak buat video PDPR. Video PDPR kan kadang-kadang kita mikir, saya nak rakam, saya nak jelaskan PowerPoint, tapi kejap saya nak masukkan video, kejap nak masukkan capture daripada phone, sebab kadang-kadang phone ni mungkin ada apps tertentu. Contohnya setengah subjek dia ada calculator kan, ada calculator tertentu. Kejap saya pun nak masukkan muka saya. So macam mana ni? Adakah saya nak edit dengan software-software yang macam-macam setting, macam-macam gaya kan? Jadi mungkin agak leceh kat situ. Tapi dengan OBS Studio, kita boleh masukkan semua benda ni dalam one go dan record terus.
Contoh macam sekarang Google Meet ni sedang berlangsung dan recording sedang berlangsung. So maknanya kita boleh masukkan kejap, kita masukkan iPad, masukkan slide, masukkan video terus in one go. Tak perlu ada editing lagi. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Teruskan. Okey. Sekarang ni saya akan tukar saya punya paparan di Google Meet ni kepada paparan normal. Okey, nanti saya tunjukkan kemudian macam mana saya ubah dia kepada paparan normal. Sekarang ni tak berapa normal sebab cikgu takkan ada paparan style macam ni. Tu nanti saya tunjukkan sekarang. Okey, adakah paparan saya dah kembali normal? Normal tu nampak muka Cik Harry je ke? Ya, betul. Betul lah tu. Jadi ni yang kita namakan bagaimana kita nak ubah paparan kamera, sebab selama ni mungkin cikgu ingat macam Google Meet kita ni, okey, kamera sajalah, webcam kita. Tapi kita boleh tunjukkan paparan OBS Studio tadi dan kita juga sebenarnya boleh menggunakan pelbagai lagi virtual camera. Tadi yang OBS tu kita panggil dia sebagai virtual camera. Virtual camera ni macam ada satu monitor asing. Okay, konsep virtual camera ni macam ada satu monitor asing yang dalam monitor tu dia akan tangkap sebagai kamera yang kita tunjuk dekat Google Meet kita. Dekat Google Meet kita sekarang, kat komputer kita yang biasa, dekat phone kita biasa, kamera yang ditunjuk ialah webcam. Tapi kita ada virtual webcam. Yang virtual webcam tu kita ubah suai dia. Ada tajuk, ada teks, ada paparan media dan macam-macam lagi. Okey, jelas tak? Okay. So tang mana kita nak buat tu senang saja. Sekarang ni saya akan share screen saya. Saya akan share screen saya. Okey, sekarang cikgu nampak tak saya punya software OBS Studio? Nampak. So sebenarnya kerja-kerja di belakang tabir itulah, inilah dia kerja-kerja di belakang tabir itu tadi. Okey, bila cikgu nampak macam ni terus cikgu fobia sebab tengok banyak sangat kontrol kan. Kiri, kanan, tengah, atas, bawah macam-macam. Tapi sebenarnya dia tidaklah sesukar yang disangkakan. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh cikgu Teruskan. Apabila kita nak buat, okey, saya akan redo semulalah, semua benda ni saya akan redo. Okey, cikgu boleh nampak kita ada logo, kita ada webcam, kita ada video, PowerPoint saya akan cerita kemudian. Okey, kita ada lower third. Okey, yang saya tunjuk, boleh nampak ya saya punya cursor? Nampak. Okey, saya tunjuk ya, yang saya highlight pertama ni ialah logo, dia adalah image, maknanya gambar sajalah. Okey, yang ini ialah kita punya webcam, video capture. Cikgu tak perlu risau istilah ni, nanti saya akan ulang balik. Saya cuma nak bagi preview kat mana datangnya. Yang ini ialah video file. Media kita lah, bahan media kita. Yang ada ni logo. Kemudian yang ada bar yang cantik ni warna kuning, ada merah, ada biru, ada oranye ni. Dia macam banner lah, banner. Kalau dalam istilah media kita panggil lower third. LOWERTHIRD, lower third. Benda ni kita boleh cari dekat Google. Kita pergi Google image search. Kita type saja lower third. Okay. LOWER, lepas tu THIRD. Selalu dalam berita kan, berita, buletin utama apa semua tu, kadang-kadang dia nak display dia punya apa, benda-benda berita ke apa, ke headline ke apa, dia akan guna benda ni lah. Dan kita ada teks, kita masukkan teks saja. Teks. Dan last kali kita ada background. Background ni yang gambar classroom tadi. Alright. Okay, so saya teruskan. Okay, so sekarang saya akan buang semua ni. Saya akan kosongkan. Okay, jadi macam ni lah yang cikgu akan dapat mula-mula sekali.
Okey. Saya akan mula masukkan dengan, pertama sekali untuk kita mula dengan OBS ni, kita dah download, kita mula-mula buat scene. Bukan cause a scene ya. Cause a scene tu buat ni pula, buat hal. Okay, scene ni maknanya kita make a scene lah, maknanya kita buat kelas. Kita buat kita punya, okay, kita macam, kita kadang-kadang ada kelas GKT 1, kelas GKT 2, saya tak pastilah, maksudnya katakan kita ada 2 kelas lah, satu 5 amanah, satu 5 yakin. So satu kelas, satu scene. Sebab mungkin kelas 5 amanah bahan-bahannya lain, kelas 5 yakin bahan-bahannya lain. Jadi jelas tak kat situ? Jelas. Sebab apa yang saya nak katakan ialah scene ni umpama macam folder lah ataupun setting. Kita nak lain kelas, lain setting. Lain kelas, lain bahan. Lain kelas, lain tulisan. So sekarang ni saya buat satu dulu. Kalau cikgu nak tambah, cikgu boleh tambah kemudian. Kita boleh namakan scene ni. Okay. Bila kita nak namakan, kita right click sahaja. Saya letak kat sini rename 5 yakin. Okay. So 5 yakin dah ada kat situ. So kita mula dengan 5 yakin. Mula-mula kita nak mulakan paparan tu, kita kena ada background lah. Cikgu pilihlah background. Kalau nak ada nilai sentimental buat murid rindu dengan kelas, so ambillah gambar kelas 5 yakin tu. Jadi bolehlah jadi background. Macam saya akan masukkan background. Bila nak masukkan background, kita pergi dekat sources. So dia ada, ni ada window-window dia. Kat sini ada scenes. Ni kelas-kelas lah. Sources ni sumber. Dari mana kita ambil gambar? Dari mana kita ambil audio? Dari mana kita ambil video? Dari mana kita ambil capture? Kemudian kita ada audio mixer. Audio mixer ni untuk kita control lah. Kita punya mic, cikgu boleh tengok bila saya cakap mic tu tengah volume dia. So kita boleh control volume dekat sini. Okay, controls ni ialah contoh kalau start streaming ni, maknanya kalau kita link dia dengan Facebook Live, so kita boleh link dengan Facebook, kita start streaming, so dia akan start. Kalau cikgu nak buat OBS ni untuk rakaman bahan PDPR saja, cikgu buat start recording dan dia akan disimpan dalam laptop. Start virtual camera ni, kalau kita nak masukkan dalam Microsoft Teams, kita nak masukkan dalam Google Meet, kita masukkan dalam Zoom, kita kena startkan virtual camera ni dulu. Kalau saya start virtual camera dan saya pergi Google Meet, saya tukar setting gunakan virtual camera OBS ni, paparan dia kosong. Kenapa dia kosong? Siapa boleh bantu jawab? Okay, ada sesiapa nak cuba jawab? Jawab je. Kenapa kalau saya start virtual camera ni dan bila saya pergi dekat Google Meet, saya setkan virtual camera dia sebagai OBS, paparan dia hitam macam ni. Kenapa? Sebab belum buat. Betul. Mudah jawapan dia, belum buat lah. Sebab ramai cikgu cuak. Okay, ada dua apa yang akan berlaku bila dia dah buat OBS lah. Saya kena bagi tahu dulu konsep dia supaya cikgu faham virtual camera ni macam mana. Satu, kadang-kadang saya dah buat macam tadi kan, penuh dah ni, tulisan, ada gambar, ada everything semua. So bila saya pergi Google Meet, saya setkan sebagai OBS, tak muncul yang tulisan semua tu. Sebab apa agak-agak? Ada benda yang saya belum buat. Saya kena buat apa dekat control ni? Dekat control ni ada start streaming, start recording, start virtual camera, studio mode, settings dengan exit. Yang mana saya tak tekan? Start virtual camera. Ya, betul. Kalau kita start tak muncul lah. So jangan lupa, selalu kesilapan cikgu buat, kenapa saya dah set up OBS saya, ada tulisan cantik, dah ada video, dah ada muka, dah ada everything. Tapi bila pergi Google Meet tu tak muncul, ada hitam je sebab belum start. Okay. Alright. So kita kembali kepada yang tadi, kita kembali pada scene dah siap. Sekarang dekat kelas 5 yakin, kita nak tambah background. Saya masukkan background. Okay, saya tekan add. Saya masukkan image. Okay, boleh nampak dekat situ drop down dia? Yes. Okay, saya pergi image. So, untuk memudahkan cikgu-cikgu mengenal pasti itu apa, ini apa cikgu boleh buat ialah
dekat create ni tu, cikgu namakan siap-siap background kelas. Cikgu boleh rename kemudian, tapi kalau masa nak create tu, cikgu letaklah nama siap-siap, jadi cikgu tahu, oh ini untuk iPad, ini untuk kamera, oh ini untuk tulisan, jadi cikgu senang nak kenal. So saya letak background kelas. Sekarang dia tanya dekat mana gambar tu. So dekat image file, saya browse, saya cari dekat download saya cari gambar ni. Okay. Okay, untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, mungkin paparan masa nak cari sumber bahan dan everything semua ada slightly different dengan saya punya sebab saya pakai MacBook. Kalau Windows pun lebih kurang, tapi konsep dia sama. Image file tu cari dekat mana and everything semua, so konsep dia sama. Mau paparan kita ada berbeza sikit. So sekarang saya dah cari gambar. Gambar ni cikgu download siap-siap. Cikgu cari dekat Google, cikgu download siap-siap. Bila image file, search. Okay, pilih image yang nak digunakan. Okay, sekarang ni saya dah cari gambarnya. Okay, saya OK, tekan OK. Sekarang gambar dah ada macam tu. So agak-agaknya kalau cikgu nak background tu cantik, betul-betul kemas, betul-betul berkualiti, cikgu cuba cari gambar yang resolusi besar. So bila cari gambar tu, cuba cari macam wallpaper ke, atau cikgu gunakan keyword classroom wallpaper. Bukan wallpaper for classroom tapi classroom wallpaper. Okay. So dekat sini dia akan ada satu line merah. Cikgu nampak tak line merah ni? Dia ada line merah. Itu dan ada square dots kat sini. Ini untuk cikgu adjust dia punya size, untuk besarkan dia. So to fill up the screen. Cikgu ada nampak tak macam ada stripes dekat sebelah kanan tu? Ya. Macam ada jalur-jalur. Itu maknanya dia sudah melebihi daripada screen lah, sebab gambar ni bila cikgu adjust, dia ikut proportion dia. Maknanya cikgu tak boleh, jadi gambar tu sentiasa kalau cikgu tarik ke kanan, dia akan membesar tu sama, maknanya dia proportional lah. Proportional ni maknanya dia sekata. Tak adalah macam cikgu tengok gambar tu melonjong ataupun terlalu melebar sangat sampai macam kelakar kan, dia macam stretch out. Macam ni bila cikgu tarik mana-mana pun dia akan proportionally resize the photo. Okey lah, ini dah settle. Okay, now sekarang kita akan masukkan webcam. Okay, webcam. So kalau webcam kita nak masukkan, kita masukkan dekat sini, add. Kita pergi bahagian sources, kita masukkan add. So dekat sini saya tunjuk satu-satu. Kita ada audio input capture. Audio input capture ni untuk kalau kita ada input, maknanya sumber audio. Kalau kita ada mic, kita ada external mic, kita boleh masukkan ni. Kalau kita pakai headphone, kalau kita cucuk headphone atau kita cucuk mikrofon atau kita pakai mikrofon laptop sahaja, tak perlu. Ini hanya perlu untuk kalau kita guna macam external mic kan. Kita ada mic luar, jadi kita punya OBS ni perlu diajar dia. Kita ajar OBS ni, you nak ambil suara mana? You nak ambil suara laptop saya ke, suara daripada mic laptop saya ke, atau mic yang luar ni? Kita macam ajar dia lah. Audio output capture ni setakat ni tak perlulah. Ini automatically kita audio output kita memang kita nak dengar dekat laptop kan. Okay, browser ni kalau kita nak tunjuk mungkin page dekat browser ke, tapi saya rasa untuk konteks ni cikgu mungkin tak gunalah. Dia complex setting sikit. Kalau source abaikan. Display capture ni kalau kita ada monitor lah, kalau kita ada second monitor. Sekarang ni second monitor tak adalah. Image ni ialah untuk kita masukkan gambar, macam saya letak background ni. Okay. Dan kita ada image slideshow, kita ada media source. Setakat ni yang saya rasa cikgu perlu beri perhatian ialah image dan media source. Media source ni kalau cikgu nak tunjuk dengarkan lagu, cikgu nak dengarkan audio, cikgu nak tunjukkan video, dan video-video ni perlu cikgu muat turun siap-siap. Maknanya cikgu bukan tunjuk dari YouTube. Kalau cikgu ada video dari YouTube, cikgu download siap-siap, jadikan dia file dalam laptop, kemudian cikgu boleh paparkan. Okay.
Dan kita boleh masukkan tag. Siphon client ni tak perlu, scene tak perlu. Kita masukkan tags. Tags ni mungkin kalau cikgu nak letak information, macam saya tadi saya letakkan PLC OBS Studio. Kemudian kita ada video capture device. Video capture device ni ialah untuk capture daripada contohnya kita punya macam apa ni, macam kita ada webcam ataupun kita gunakan external webcam dan kita gunakan tu. Window capture ni untuk kalau kita nak display mana-mana app yang kita sedang buka ataupun kita nak tunjukkan PowerPoint. Okey, nanti saya terangkan kemudian. Sekarang ni saya nak masukkan webcam dulu. Kalau nak masukkan webcam, agak-agak yang mana satu? Video capture. Ya, betul. Bila video capture, saya namakan kat sini, saya letak webcam. Jadi cikgu jelaslah itu apa webcam. Dia selesai rename, dia terus keluar. Device preset. Okay. Bila device kita klik, kita ada pilihan. Okay. Untuk macam saya MacBook, dia punya webcam dia memang nama dia FaceTime. So saya pilih FaceTime. So nampak sekarang? Kalau cikgu tengok laptop cikgu. Kalau cikgu laptop Sony, mungkin dia nama dia Sony Camera. Kalau cikgu laptop Acer, mungkin Acer Aspire Camera. Kalau cikgu laptop Lenovo, mungkin Lenovo Camera. Kalau Surface Camera. So kena alert dengan nama tu lah. Dan untuk lain setting ni, cikgu kekal macam ni saja, jangan ubah. Kalau cikgu ubah tu, cikgu kena tengok balik lah. Kalau cikgu dah confident, baru boleh buat. Okay, so saya tekan OK. So sekarang webcam saya dah muncul kat situ. Okay. Sama juga sebarang paparan cikgu masukkan dalam OBS ni sebenarnya cikgu boleh sizekan dia, resize. Macam saya mungkin suka nak letak dekat sini. Kat tepi ni. Ada orang dia nak letak dekat sebelah kanan, ada orang nak letak sebelah atas. Kalau cikgu suka nak letak sebelah atas, kita try letak sebelah atas pula. Okay. Jadi seolah-olah macam cikgu sentiasa memerhati kamu, macam tu kan. Alright. Ataupun sebelah bawah lah sebab nanti mengganggu sebenarnya, nanti kita PowerPoint tu dia mengganggu pula. Alright, seterusnya apa lagi kita nak masukkan? Okay. Ada sesiapa nak cuba? Cikgu? Sebenarnya cikgu lah lebih banyak boleh bantu saya untuk inilah kita brainstorm Agak-agak kalau cikgu nak buat ni untuk kelas, nak masukkan apa lagi? Masukkan teks. Okay, teks Okay, nak bagi teks tu supaya dia lebih cantik, dia ada banner, kita masukkan banner. Banner tadi kita guna apa agak-agak? Media source ke, scene ke, image ke, display capture ke atau yang mana satu? Dia adalah gambar. So agak-agak yang mana? Scene ke? Okay, kalau scene tadi tu untuk apa? Image rasanya, scene untuk background, right? Yes. Okay, image. Betul. So image, saya letak lower third. Lower third ni macam setakat untuk title tajuk je lah, lower third. Okay, so browse. So saya cari tadi, okay, contoh saya gunakan yang inilah. Saya gunakan yang ini. Kita boleh preview dulu. Okay, not bad. Sekarang saya letakkan kat bawah ni, saya resize. Okay. Ataupun mungkin saya letak kat atas ni lah, kat bawah lah supaya tak mengganggu sebab nanti nak tunjuk slide. Okay, dekat atas lower third ni kita nak masukkan text. So text, kita masukkan text free type 2. Kenapa dia tak ada free type 1 saya tak tahu. Memang itu je pilihan yang kita ada. Sekian. Okay, so jangan lupa letakkan tajuk. Letakkan tajuk lah, maknanya ini untuk tajuk kita punya kelas lah pada hari itu. Okay, bila kita letak je create new. Okay, sekarang ni dia tanya kita nak pakai font apa. Saya pakai Helvetica lah.
Kalau cikgu tak nak, cikgu boleh select font, cikgu boleh ubah sesuai dekat sini lah. Nak highlight ke, nak size ke, nak ubah dan sebagainya. Ni cikgu boleh figure out sendiri. Nah, kita masukkan teks, tajuk. Contoh apa tajuk GKT yang sedang dipelajari sekarang? Boleh bagi satu contoh? Okey, cikgu. Cikgu boleh bantu bagi satu tajuk. Ortografik. Eja, OR OR, THO THO, GRA ERA, FIK. FIK, itu saja. Ya. Ortografik. Okey, macam biasa sebarang bahan, sebarang sumber kita masukkan dalam paparan kita ni, dia boleh diubah saiznya. So kita drag dia. Kita ubah ortografik. Okey, ortografik. Mungkin kalau cikgu kalau satu video satu subtopik, so boleh subtopikkan lagi So ini cikgu boleh ubahlah saiznya. Mungkin ini besar sangat, cikgu kecilkan lagi. Dan lower third ni pun boleh kecilkan lagi supaya tak mengganggu sangatlah paparan So kat situ. So mungkin seterusnya saya masukkan logo lah. Mungkin cikgu nak masukkan logo sekolah. Okey. Logo saya letak yang tadilah contoh SMK Damai Jaya Kalau nak cantik, pastikan dia dalam format PNG, tak ada background. Cikgu tahu kan nak buat gambar tak ada background? Itu nanti saya boleh kongsikan lah kalau ada cikgu yang tak tahu. So dia nampak cantik macam tu. Okey. So ini dia. So kita ada background kat situ. So ni. Okey, mungkin cikgu terpulang lah yang sebelah atas tepi atas top right dengan top left ni mungkin cikgu nak letak logo TES 25 lah, nak letak apa-apa sajalah contoh. Okey. Atau mungkin logo buku teks ke. Okey, atau cikgu boleh letakkan wording kat sini. Okey. Cikgu letak teks. Okey, sila rujuk buku teks. Ataupun mungkin satu slide kat tepi ni cikgu letak objektif pembelajaran. Kan. Jadi nampak cikgu mengajar tu komplit, ada rujukan. Betul-betul benda ni jadi macam virtual whiteboard. So itu bergantung kepada kreativiti cikgu. Next, kita nak masukkan ialah video. Kalau kita ada video. Saya pergi sources, saya letak add. Okay. Kalau saya nak masukkan video macam mana? Saya pilih yang mana? Media source. Dekat mana video source? Kita ada Video capture device kot. Media source. Media. Okey, kita kena ingat kalau dia video, kalau dia berbentuk file. Okey, file video, file gambar, file dia kalau file video, file PowerPoint ataupun mungkin audio ke apa, itu semua di bawah media source. Media lah, bahan media. Kalau video capture device ni lebih kepada kamera. Video capture ni maknanya alat yang untuk capture kita punya video. Okey. So kita kena, cikgu, kalau cikgu buat kesilapan tak apa, cikgu boleh delete. Pada bila-bila masa cikgu boleh delete sebenarnya dan buat semula. Barulah cikgu jumpa source yang betul. Okay, so saya masukkan media source. So saya letakkan sini video rujukan. Okay, local file. Okay, local file, kita browse. Okay, contoh saya ada satu video ni, saya klik. Nah, inilah dia video tu. Sekarang video ni tengah, nampak tak video ni tengah play sekarang? Yes. Okay. Adakah anda dengar tak suara dia? No. Macam belum. Tak dengar. Suara tak ada sebab kita kena pergi dekat audio mixer dulu. Okay, macam video rujukan ni kan. Okay. Sorry.
Okay, kita pergi dekat yang video ni. Sekarang nampak tak dia tengah line merah? Dia tengah ada merah kat sini square. Nampak tak? Nampak. Okay, kalau dia tengah line merah ni, maknanya bahan itu sedang dipilih. So, apa kita buat? Kita right click. Kita pergi ke bahagian, kita ni. Okay, kita pergi klik kat sini. Kita pergi bahagian properties. Advanced. Okay. Kita klik kat video ni. Okay, kita nampak. Okay, pergi dekat audio mixer. Okay, cikgu pergi dekat, nampak saya sedang highlight dekat video rujukan ni. Ya. Okay, so kita akan nampak volume dah full tapi kenapa tak keluar lagi apa-apa. So apa kita boleh buat? Kita pergi dekat, nampak tak macam ada satu gambar gear kat ujung tu. Yes. Kita klik kat situ, tu nama dia. Untuk setting dia lah, kita pilih advance. Kita pergi bahagian advance audio properties. Okay, sekarang ni untuk desktop audio, untuk video rujukan ni, cikgu nampak kat sini ada desktop audio, ada mic, ada video rujukan, ada 3, betul? Ya. So untuk video tadi dia yang mana satu kita nak pilih ni? Adakah Video rujukan. Video rujukan, betul. So dekat video rujukan, kita pergi dekat audio monitoring dia. Okay, dia kata kat situ monitor dia apa? Off. Bila off maknanya dia takkan keluar lah. So apa kita buat? Kita pergi drop down, kita tekan monitor and output. Monitor tu untuk kita tengok dia bergerak. Macam kita nampak kan video rujukan tu dekat bawah ni dia bergerak-gerak. Itu namanya kita sedang monitorkan dia. Yes, sedang monitor. Tapi kita output dia tak ada. So kita kena pastikan output ada. Click on the Baru insert keluar. Ada tab, dengar tak? and I'm going to go over to shapes and let's insert an oval shape onto the dengar. slide. I'll just Okay. go ahead and draw So sekarang this. ni I think setting that's kita a dah good okay, monitor and size. output. The next thing I want to do Saya is close. center this on my slide. So to center So bila cikgu sedang onkan video rujukan ni sebenarnya, Hi Bila- everyone, my name bila cikgu onkan video rujukan ni, apa cikgu perlu buat? Cikgu tengok dekat bahagian control ni. Ni control dia. Bila saya is play dia Kevin. play. Today I want to show you how you can create an animated Dan kalau cikgu boleh gunakan slider ni untuk pergi kepada mana-mana any point in the video. Contoh cikgu ada video 18 minit. Cikgu bukan nak tunjuk semua. Ataupun mungkin cikgu nak go back to certain parts in the video. So cikgu boleh gerakkan slider. Okay, senang tak? Yes. Senang je sebenarnya. Bila dah tahu ni, rupanya macam gini orang buat majlis anugerah. Okay. So senang je sebenarnya. Untuk classroom pun senang So kita boleh adjust. Okay. Dan andai kata bila kita nak present, sekarang ni kita bukan nak tunjuk video lagi. Kita mungkin nak tunjuk kita punya, sekarang kita nak enlarge kan. Okay. Sekarang apa yang cikgu nampak sekarang, seolah-olah dari mula sampai habis, saya ni macam hanya paparan saya memang kecil sentiasa kan kat tepi kan. Betul tak? Ya. Dan ada pada masa tertentu cikgu nak tunjuk muka cikgu betul-betul bercakap, bukan nak tunjuk slide ke nak tunjuk ni. So apa kita buat? Kita klik, kita ada nampak tak dekat yang senarai sources kita ni, dia ada yang lock, dia ada juga yang macam mata tu. Itu maknanya show ataupun hide. Sekarang saya nak sembunyikan video rujukan ni. Saya tekan. So mata dia dah gelap kat situ kan. So tak ada. Tapi saya nak tunjuk kembali saya punya ni, so saya besarkan saja. Okay? Jelas tak? Yes. Kalau cikgu nak lagi smooth, cikgu boleh buat 2-3 scene atau 2-3 kelas lah. Jadi cikgu boleh buat studio mode, jadi cikgu boleh tukar ke scene, jadi dia tak perlu nak resize. Tadi saya buat in one display je. Saya rasa ini untuk PLC kali kedua lah untuk amalan terbaik macam ni cikgu buat. Kalau tak perlulah. Saya tunjuk yang paling ringkas saja dulu untuk hari ni. Sebab orang buat kursus OBS Studio ni boleh sampai 16 minggu. Kita buat 1 jam saja. Jadi saya tunjuk yang basic je lah cikgu.
Sebab saya tak nak tunjuk semua. Ada benda-benda yang saya rasa cikgu tak guna pun. So nanti yang lain-lain tu cikgu explore dulu, nanti boleh tanya saja. Yang basic. Okey, untuk sekarang ni kita nak tunjukkan slide. Okey, ini adalah bahagian khas untuk kita masukkan slide PowerPoint kita. So untuk masukkan PowerPoint dalam sources, pertama kita pergi ke bahagian tambah. Okey, tambah sources and then kita cari kepada bahagian Windows Capture. Okey, sebelum kita pergi Windows Capture, kita tinggalkan dahululah, Okey, kita buka PowerPoint. Katakan saya buka PowerPoint, saya akan buka satu file. Okey, katakan saya buka file yang ini. Okey, ini ialah file PowerPoint saya yang saya akan masukkan dalam saya punya OBS lah. So, pergi ke bahagian slideshow. Setup slideshow. Okey, pastikan kita pilih browse by an individual window. Okey, tekan OK. Dan kemudian tekan start slideshow. Jadi dia akan ada satu window khas kat sini. Kita jangan minimizekan window ni. Kita cuma kecilkan kat tepi. Bila kita mengajar nanti, kita hanya perlu fokus kepada window PowerPoint slideshow ni saja. Tak perlu tengok paparan pada OBS kita. So kita pergi kembali kepada bahagian sources tadi. Kita add window capture. Okay, so kita letak slides PowerPoint. Okay, so bila bahagian window, kita klik drop down dan kita cari Microsoft PowerPoint Slideshow tinjauan PDPR. Okay, so dah muncul kat sini. Tekan OK. So sekarang kita punya PowerPoint dah ada. Kita punya PowerPoint dah ada. So untuk kontrol paparan pada PowerPoint ni, apa yang kita perlu buat ialah Okay, mungkin kita akan panjangkan lagi sedikit. Okay, so inilah PowerPoint. So kita kontrol pada paparan kat tepi ni sebenarnya. Kita kontrol pada paparan kat tepi ni. So kita boleh kontrol kat situ. So kita boleh kecilkan lagi lah kalau nak lebih selesa, sebab kita just nak tekan next saja kan. Kita boleh letak tepi yang dekat skrin ni, kita besarkan sikit lah. Macam tu So nanti kita boleh kontrol daripada tepi ni. Tengok saya kontrol. So ini cara kita nak paparkan PowerPoint. So sekarang next saya nak tunjuk macam mana nak tunjuk kita punya iPad ataupun tablet. Okay, sekarang saya ada contohnya ni iPad. iPad. Sekejap mana pula pensel ni. Okay, contohnya saya ada, saya nak present lah, pensel hilang. Okay, so mula-mula kita cucukkan kita punya iPad kita ke laptop. Okay, saya cucuklah macam cikgu punya tablet Android pun cucuk. Okay, kemudian saya akan pergi ke bahagian sources. So agak-agak kalau iPad kita pilih yang mana cikgu? iPad atau tablet? Video capture device? Video tu untuk? Webcam. Video capture device. Bukan. Kalau paparan agak-agak yang mana? Yang mana satu bunyi? Display capture. Ya betul, display capture. So saya pergi display. Okay, saya letak iPad. Okay. Sekejap lah setting tu, kejap Okay, sorry. Kita cuba video capture device. Okay, iPad. Pula. Okay, tadi bukan video ni bukan
display capture, kalau display capture dia memang untuk monitor saja. Silap pula kat situ Okay, saya buang dulu yang iPad ni. Saya mulakan semula jadi cikgu tak keliru. Okay, macam ni, kalau kita iPad, okay, kita dah cantum. So apa kita buat, kita pergi dekat tambah, tadi silap sikit. So kita masukkan dia sebagai video capture. Sebab by default dia akan anggap bahawa iPad ni macam satu device by default, satu device untuk ambil gambar. Sama macam dia akan detect webcam, dia tak akan detect sebagai another monitor. Okay, itu yang dia agak confusing kat situ. So kita namakan dia iPad. So kalau kita ada iPad ataupun tablet, kita pilih video capture. External, apa-apa saja device yang memang ada kamera, dia akan, walaupun sebenarnya kita nak tunjuk iPad, kita bukan nak tunjuk kamera, apa-apa device yang ada kamera, dia akan anggap bahawa itu external kamera atau external webcam. So kita pilih video capture. Okay, so bila device saya pilih kat sini sebab ni iPad anak saya, so nama dia Yusof iPad. Okay, so dia dah tunjuk kat situ. Okay. Okay, sekarang ni saya melintangkan dia sebab saya nak tunjuk dia secara melintang. So kita dah nampak dekat sini. Okay, katakan saya nak paparan tu besar kan. Okay, sekarang dia dah agak overlapping kat sini. So macam mana saya nak buat muka saya ni ke depan, apa saya buat, yang saya highlight dekat saya punya webcam ni, saya right click, saya pilih order. Order ni kita ubah kedudukan, saya letak move up. Saya move upkan lagi sampai dia lebih depan daripada webcam tu. Atau kalau tak boleh, kita punya iPad ni yang kita ke belakang kan. Paparan iPad ni. So kita move down. Okay, move to the bottom. Okey, cikgu cuma adjust dekat order tu saja. Okey, kita dah 2.51, pukul 3 saya ada dengan ekonomi, so saya kena siapkan masa kat situ. So kita letaklah, nanti cikgu boleh adjust, nanti cikgu ubah kedudukan tu kat situ Okey. Okey, tadi ini yang untuk lambang SDJ pun sebab saya dah ubah kedudukan move up, move top tu, tak apalah, itu nanti cikgu boleh adjust. Okay, so basically paparan dia macam ni. Jadi inilah nanti kalau kita ada pencil and then kita boleh jot down lah macam dekat notes ke apa. Okay, so mungkin kita nak ambil gambar ke apa, kita notate kan. So kalau kita nak buat lakaran ke apa, senang lah macam kita lakaran, macam kita buat okay, kita buat. Okay, pensel saya tak tahu, nanti saya tanya anak saya, dia main tadi. Okay, so nanti kita boleh masukkan gambar dan kita boleh lakar. Okay, and then kita boleh adjust macam-macam lagi lah. Okay, so kita boleh buat annotation, kita juga boleh ambil, mungkin kita boleh annotate dokumen ke apa. Contohnya macam kalau kita ada bahan PDF ke. Contoh kalau kita ambil satu gambar. Okay, so dekat gambar ni kita akan edit, kita akan markup. So, macam ni kita bila kita markup, okay, so kita akan buat, okay, ni lampu. Dia masing-masing cikgu akan buat macam ni kan. Okay, cikgu jangan ingat ini untuk iPad je, maknanya sebarang lah macam tablet ke,
Kalau cikgu ada macam surface ke, cikgu boleh masukkan dia sebagai video capture device. Okay, so far jelas tak? Yes. Okay. So basically saya rasa basic setup dekat OBS sampai setakat situ saja. Kalau cikgu nak start mengajar dan cikgu nak record, cikgu nak buat video lah, video bahan PDPR, video supaya cikgu, murid kita boleh download dan tengok offline, atau cikgu record kemudian cikgu upload ke YouTube, cikgu boleh gunakan start recording. Okay, kita macam ni. Okay, sini ialah video pembelajaran kita bla 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 bla. Okay, cikgu boleh nampak dekat bawah ni dia ada 5 saat, 6 saat. Kat bawah ni maknanya dia dah tengah record. So bila cikgu stop recording, okay, so nanti dia bagi tahu dah simpan dalam laptop kita. Dekat bahagian movies. Contohnya dekat bahagian movies mana dah. So kita kena carilah cikgu punya dekat desktop cikgu dia dah save lah dekat mana-mana somewhere. Okay, kalau cikgu nak start masukkan dalam Google Meet, kita kena tekan apa dulu? Streaming. Virtual camera. Virtual camera. Kalau start streaming ni, kalau kita cantum dengan Facebook Live. Yang itu saya buat kemudian. Sekarang saya tekan start virtual camera dulu. Okay, saya dah start. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana saya ubah dalam Google Meet tadi. So saya pergi Google Meet. Okay, ni Google Meet kan, dia nampak kan? Okay. Okay. Nampak? Okay, boleh nampak tak saya tekan titik 3 ni? Ya. Okay, more options. Saya pergi dekat settings. Boleh nampak settings ni? Ya. Pergi dekat bahagian video, dekat kamera kita tukar OBS. Okay Jelas tak? Okay. Alright. So setakat itu saja, simple. Okay tak? Nak try buat ni. Boleh try nanti Kalau ada problem nanti bagi tahu je dekat group, nanti tahulah mana-mana yang tak kena tu. Kalau tak buat kita tak tahu lagi. So saya rasa setakat, contohnya saya tukar OBS virtual camera. Cikgu tengok dia dah berubah kat situ. Boleh nampak kan? Okay. Cikgu. Okay. Boleh nampak ke skrin saya? Boleh. Boleh. Kalau cikgu perasan dia terbalik. Ya. Okay, so bila kita dalam Google Meet, bila cikgu tunjuk cikgu punya OBS tu, dia memang akan terbalik. Tapi pada orang yang tengok kita punya Google Meet nanti, dia tak terbalik pun. Sekarang cikgu nampak saya punya screen sharing saya. Bila screen sharing saya, cikgu akan nampak apa yang saya nampak. Apa yang saya nampak dia terbalik. Tapi bila cikgu nanti, bila anak murid kita nanti, dia nampak dekat dia punya screen, paparan OBS kita tu tak terbalik pun. Okey je. Kita yang nampak terbalik. Okay? Okay. Okay, so cikgu kena try dulu. Sekarang 2257, saya dah nak masuk untuk ekonomi pula. So saya nak share ni lah, saya tutup. Boleh saya tutup Okay. Okay. Terima kasih.